Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pula mouse saya ni tak nak jalan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan limpah kurnianya, ya. Para sahabat sekalian, kita dapat bertemu pada hari ini. Ya, kita baru ada beberapa orang, ada Kamisah. Waalaikumsalam Kamisah, dan Assalamualaikum, waalaikumsalam pada semua yang lain yang memberi salam. Apalah, suara saya tak berapa nak elok pula pagi. Kita bersyukur kehadrat Allah, kita bertemu sekali lagi pada hari yang amat nikmat, pada kita nikmat. Kita masih lagi dalam nikmat Allah dengan keimanan yang diberi kepada kita, dan rahmatnya kita mampu lagi untuk bernafas, untuk beramal, untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yang diredai oleh Allah, sama ada urusan itu urusan akhirat ataupun urusan duniawi. Sebenarnya apa yang kita uruskan itu adalah semuanya urusan ukhrawi walaupun duniawi. Kerana setiap kita menguruskan sesuatu, kalaulah kita lakukan dengan baik, kita niat dengan baik, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kepada kita, dan kita akan mendapatkan syurga yang dijanjikan. Dan pada hari ini, kita akan melihat lagi atau menyambung lagi tadabbur kita yang lepas, di mana yang lepas kita dah cuba, kita dah baca beberapa ayat daripada surah Al-Waqiah yang menerangkan tentang indahnya syurga, yang menerangkan tentang bagaimana syurga itu disediakan untuk kita sebut kita lah mudah-mudahan, disediakan untuk semua umat mukmin, muslim, mukmin, yang beramal, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa berniat melakukan sesuatu kerana Allah, maka Allah sediakan dia
nikmat di syurga. Dan untuk memotivasikan kita, menginspirasikan kita supaya sentiasa beramal, marilah kita baca dan kita lihat apa yang Allah sediakan untuk mereka yang beramal saleh, yang dikatakan ashabul maimanah ataupun ashabul yamin. Hari ini kita akan disebutkan lagi tentang ashabul yamin. Hari itu disebut dengan perkataan maimanah, yang berbahagia, yang berbahagia, tenang di akhirat, dipanggil ashabul maimanah ataupun gulungan kanan. Dan hari ini kita sambung yang lepas kita baca tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang ke-17, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang lepas kita baca tentang balasan syurga, di mana dia kata sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah. Ada satu kumpulan daripada yang awal dahulu dan juga yang kemudian duduk di atas singgasana ataupun tempat surur, tempat duduk, tempat baring, tempat apalah yang maudunah, yang ditenun dan dibuat daripada emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk berdepan-depan, maksudnya tidak ada yang dikatakan isteri duduk belakang suami ataupun anak duduk belakang mak, tak. Dia di sana semua duduk depan. Jadi kita semua barisan hadapan. Sebab itu Bonda sebut yang lepas bahawa ukuran tempat itu, sama ada serir ataupun tempat duduk, tempat tinggal itu, tempat mereka bersenang lenang itu adalah terlalu panjang. Jadi mereka tidaklah macam berhempit-hempit, hilanglah cerita rumah kita. Kalau kita balik kampung, kita boleh bayangkan tak, kita balik kampung tak cukup bilik, duduk ramai-ramai, kaki bertentang kaki, kepala dan kepala, ada kutu jangkit kutu. Itu cerita dulu-dululah, sekarang tak adalah kot. Tetapi itulah sebenarnya yang membahagian kita hidup dunia. Tapi cuba kita bayangkan, di akhirat kita jumpa semua saudara mara itu dalam keadaan yang lebih selesa, dalam keadaan lebih indah, bukan setakat selesa tetapi tempat duduknya bertatahkan permata. Jadi balasan baik itu kita balik kampung, meraihkan ibu bapa kita, meraihkan keluarga kita dengan niat yang baik, silaturahmi, maka Allah ganjarkan di akhirat kelak dengan tempat duduk yang lagi indah. Kemudian kita baca pula seterusnya, dia kata muttaqin, apa sebut tadi, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, maka akan ada nanti pelayan-pelayan yang muda belia membawakan akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in, dia bawakan minuman-minuman, hatta arak pun ada, tetapi arak tu bukan arak dunia, arak syurga. La yusaddaun anha wa la yunzifun, tidak memabukkan, tidak memeningkan kepala. Kemudian hari ini kita sambung, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang banyak. Yatakhayyarun, kita boleh pilih mana kita nak. Kita boleh lihat mana kita nak tengok. Mana kita maksudnya bukanlah kalau kita pergi pasar kan, bayang tak kalau kita pergi pasar raya, kita beli buah-buahan pun kita rasa dah banyak dah, orang kata kita pick up je. Tapi kalau di pasar raya tu, dengan kita nak pilih sedap, nak pilih yang baru, nak pilih yang fresh, nak pilih yang harga pula, ada yang fresh nanti, ada yang elok, poket kita tak sesuai dengan nak ambil benda tu, jadi berfikir-fikir. Bayangkanlah kalau di syurga nanti kita tidak akan ada rasa itu. Ambillah, petiklah, makanlah mana yang kita nak. Nak yang bau harum,
yang tidak adalah susahnya untuk membuka, macam buka durian tu cari itu cari ini. Kalau saya tak makan lah durian kalau nak buka sendiri tidak perlu nak buang kulit, tidak perlu nak macam-macam kita nak cari peralatan kalau nak makan buah-buahan di sana terhidang dengan baiknya. Kalau kita nak menikmati dengan memetiknya pun boleh, ikut apa yang kita kehendak, ikut apa yang kita mahu, itulah di syurga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Jadi dia kata, saya nak bacakan sikit sini. Ada tadi. Dah tak jumpa dah. Nak cerita tentang wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Sebab ini ada hadis Nabi Ada kan itu cerita tentang burung. Maksudnya itu tentang buah-buahan. Sebab manusia ini memang sukakan buah-buahan. Manusia memang terlalu apa orang kata, kita lah hidup kita ni memang kalau sebut je buah-buahan, tak kira lah buah-buahan apa. Kalau di Malaysia ada musim buah ini, kita berebutlah mencari buah itu. Kalau di luar negara pun juga ada musim buah-buahan ni. Saya ingat waktu bonda tinggal di Mesir dulu, tinggal lah sebab agak lama dia ada musim anggur tau. Anggur ni ada macam-macam. Ada anggur besar, masam, ada anggur kecil dipanggil banati, anak-anak perempuan. Maksudnya dia kecil saja. Dia tak ada, dia seedless, tak ada biji. Kita makan tu macam orang baca tasbih. Tak boleh nak berhenti. Selalunya musim dia itu ialah musim panas. Jadi kalau nak masuk je musim panas, dia dapat keluar tapi dia agak masam, nanti lama-lama dia jadi manis dan memang buah ini memang rindulah bagi orang yang pernah tinggal di sana. Memang buah ini menjadikan kita teringat-ingat satu yang pengalaman indah kalau buah-buahan itu keluar. Jadi bagi yang teringin tu, buah tu macam benda ni lah, di syurga akan ada. Lebih sedap daripada itu. Lebih semuanya adalah kalau kita memang nak lihat kan. Kalau di sana, kalau musim sejuk, dia keluar buah orange yang pusat dia ada orang kat sini pun ada jual tapi dia kadang-kadang tak samalah rasa di sana, lagi sedap, lemak dan manis. Kan nampak tak kalau hujung limau tu dia ada bulat kita sana panggil Abu Surrah, dia ada pusat panggil. Dia kalau mula musim sejuk keluar masam. Tapi masam dia kita laratlah makan. Orang kata pagi-pagi tu 1 kilo 2 kilo boleh adap sebab kita sesuai dengan musim tu kita perlu pada buah-buahan. Dan lama-lama dia makin masuk musim sejuk tu makin keluar dia masak dah manis-manis. Memang tak tahulah kalau di luar negara di Mesir tu kerana buah-buahan itu terlalu murah berbanding di Malaysia, memang kita makan itu makan itu memang terlalu sedap lah sehingga menjadi gurauan banyaklah kita makan kalau makan buah-buahan. Ada gurauan seorang kawan, dia kata macam mana aku nak kahwin dengan orang Arab nanti di balik Malaysia dia minta anggur inap 2 kilo, anggur nak 2 kilo, bertukal 10 kilo, limau nak 10 kilo. Tiap-tiap hari mana aku nak dapat duit? Sebab dia nak biasakan makanan di situ murah. Di tempat kita buah-buahan tersebut mahal. Dan kalau ada pun memang tak sesedap di sana lah. Dia bercerita sampai ke situ untuk membayangkan bahawa buah-buahan itu yang kita rindui itu kita akan jumpa di syurga nanti. Samalah juga kalau kita buah-buahan negara kita ni, bila kita berjauhan, kita duduk di perantauan, buah-buahan Malaysia ni terlalu menjadi idaman sehingga buah nenas tu kalau beli sebiji itu sampai 10 pound pun kita beli sebab teringin nak makan. Kalau ada pun durian macam tu lah durian dibekukan di Mesir dulu tak ada, tapi kalau di UK tu sebab anak saya pernah duduk sana, saya tengok ada jual dan mereka boleh makan. Mahal pun beli. Jadi
di syurga nanti tidak ada dikatakan musim buah itu, musim buah ini. Tidak ada dikatakan ini buah-buahan terdapat di Malaysia, ini buah-buahan terdapat di sini, di negara ini, di negara di Jepun, di Korea dan sebagainya. Kalau kita pergi negara barat kita beli buah apa ni panggil strawberry. Strawberry tu merah, manis, murah. Balik Malaysia ada pun masam, tak boleh lalu. Jadi kita teringat-ingat. Jadi di syurga nanti kita tidak akan terfikir-fikir lagi ada tak buah ini, adakah buah ini dijual, tak dijual. Kita dapat percuma, kita tidak perlu beli. Tetapi kita dah beli dah di dunia. Beli buah-buahan itu di dunia dengan amalan kita. Tak perlu kaya untuk membeli semua nikmat syurga itu, untuk membeli emas-emas di syurga itu, membeli ini bukanlah betul-betul beli, ini satu, kalau kita nak buat perumpamaan lah, ataupun memahaminya lebih mudah. Kita beli dengan amalan kita. Kita ada kemampuan untuk bersedekah, kita bersedekah di dunia. Allah bagi kita di akhir. Kita ada tenaga, ada kesihatan, kita baca Quran dengan baik. Kita belajar, kita cari ilmu, kita amalkan apa yang kita baca. Itulah harga nikmat tadi. Harga buah-buahan yang kita main pilih saja, tak perlu bayar di akhirat sudah. Jadi dengan sedikit masa di dunia ini, kita kumpulkan amalan kita, kita boleh membeli akhirat kita yang abadi. Itu baru cerita buah-buahan, cerita tempat baring, tempat tinggal, tempat duduk. Sekarang kita lihat ayat seterusnya. Saya tak buka pula dalam Quran ni, saya tafsir. Ayat seterusnya ayat seterusnya ayat yang ke-21, walahmi tayrin mimma yashtahun. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung-burung yang amat menyelerakan. Amat menyelerakan. Bukanlah saya nak tanyalah, ada setengah orang dia tak nak makan burung, dia kata tengok geli kalau awak yang siang gelilah, kalau nasi goreng bau tu sedap, mesti selera nak makan, kan? Jangan fikir-fikir bentuk dia macam mana sebelum dimasak. Ayam pun kalau anda fikir-fikir tak makan juga, sebut arnab lagi lah. Tetapi di akhirat nanti dia kata mimma yashtahun. Kita memang nak selera nak makan. Orang Pantai Timur kata, orang Terengganu kata berahi nak makan. Tapi orang jangan sebut dengan orang Johor berahi nak makan, dia faham lain nanti. Saya lah tu. Bonda lah tu dulu bila orang kata, kenapa tak makan Prof? Tak makan Ustazah? Tak berahi ke? Saya pun duk fikir, apalah orang ni cakap dia pelik. Itu budaya, jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa mereka bercakap kotor ataupun tidak. Mungkin pada mereka perkara tu bagus, jadi kita tak ada masalah lah. Maksudnya, saya nak pergi pada cerita bahawa semua burung-burung yang ada di syurga nanti memang menyelerakan, memang membuatkan kita nak makan. Di dalam ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan hadis ini tarafnya hadis hasan, maksudnya hadis yang ini jugalah boleh kita ikuti. Dia kata qala Umar, bila disebut tentang ada Anas bin Malik dia bertanya, Rasulullah ditanya tentang Al-Kautsar, tentang Kautsar. Dia kata qala zaka nahrun a'tani Allah. Itu adalah sungai yang diberikan oleh Allah. Yani fil jannah, di syurga. Ashiddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Air yang dalam sungai Kautsar itu ialah susu dan
asal, madu fihi tayrun anaquha ka'anaqil jazair. Dia ada burung, di mana burung itu dia kata lehernya jenjang, cantik lah, maksudnya burung yang cantik. Okay. Jadi Umar menjawab, inna hazihi lana'imah. Wah, cantiknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaltuha ahsan minha. Aku makan lagi sedap. Rasulullah kata. Maksudnya wajah burung itu dah cantik. Kita tidak geli nak makan lah maksudnya. Kita kan kalau tak nak makan tu kita teringat-ingat masa ni. Ini tak, memang dia cantik sehingga kita rasa teringin. Bila dah masak tu lagilah sedap, rasanya lagi sedap. Hadis ini hadis Hasan dia kata. Dan satu lagi hadis daripada Abi Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati tayran mithlu a'naqil bukht tastaffu ala yadin waliyullah fayaqul ahaduha ya waliyallah ra'aitu fi ini hadisnya panjang, tak payahlah saya baca sampai habis. Yang pentingnya hadis ini menceritakan bagaimana cantiknya burung itu, tapi Rasulullah mengatakan akluha an'am minha, makannya lebih sedap lagi daripada pandangan yang kita lihat. Jadi maksudnya bukan sahaja dia cantik, tapi dagingnya lagi sedap kalau dimakan. Boleh tak kita boleh bayangkan bila hadis ini menceritakan bahawa dia cantik, burung itu menarik, bersih, menyebabkan semasa dia sebelum dibakar lah, sebelum dimasak, digoreng ke apa, hidup burung tu cantik. So kita beritahu dia, saya nak makan ini, akan diuruskan. So makannya lebih sedap, lagi lebih sedap. Dan proses kalau nanti jangan bayangkan kat sana nanti kena masak, nanti kena itu, kena ini. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala kun fayakun. Dia nak buat ayam burung tu terus dah siap bergoreng. Kita dilayan oleh para pemuda, kita dilayan oleh para bidadari untuk makan apa yang kita nak makan. Tidak perlu masak, tidak perlu lagi tangan allergic ni nak kena pergi dapur. Jadi kena sabar kat dunia ni. Kalau tangan kita allergic tak pergi dapur, jangan merungut. Saya nak ingatkan diri sendiri. Sebab kadang-kadang macam ni, kalau kita allergic ni, kita rasa orang lain boleh masak kat kita. Tak tahu macam benda ni lah, ada anak, ada menantu. Tapi kita ni ada hati nak buat, baru nak tahu. Kita nak rasa, kita suka kalau kita buat. Walaupun kita suka sebenarnya berehat, tapi ada masa kita nak juga buat. Jadi kita kena sabar. Okey, sekarang Allah SWT bagi aku sakit, tak masak. Aku nak masak. Saya nak bersedia, nak beli makanan akhirat. Makanan syurga. Yang saya teringin nak makan sekarang ni lebih sedap nanti jumpa di akhirat. Baik saya baca Quran, baik saya baca tasbih dengan tangan yang sakit ni, baca subhanallah, baca tak semestinya kita jerit-jerit, mungkin dalam hati, mungkin macam-macam kita boleh lakukan untuk kita boleh mendapatkan pahala membeli nikmat akhirat itu. Jadi ada kesakitan-kesakitan yang kita rasa di dunia ini, kita terhalang untuk memakannya, maka di akhirat nanti kita boleh makan. Mungkin orang kata kita ada penyakit tak boleh makan burung tu, tak boleh makan daging tu, tak boleh makan ni, tak boleh makan daging merah, tak boleh makan macam-macam pantang. Kita pun rasa, aduh banyaknya pantang. Tak boleh makan masin, tak boleh makan manis. Sabar. Ada masa nanti di akhirat tidak ada yang mudarat untuk kita. Tidak lagi mudarat masin, tidak lagi mudarat manis. Kita semua boleh makan. So itu sebab saya sebut tadi, inilah motivasi. Jangan kita fikir bila nak pantang saja, nak jaga diet saja, kita rasa alamak, kek cheese selalu depan mata, macam mana tak makan. Di akhirat, di syurga lebih daripada itu yang sedap. Jadi kita jaga-jagalah, kita kena jaga kesihatan kerana kita nak beramal. Kalau kita makan main lantak saja,
maka kesihatan kita terganggu dan kita nak beramal pun susah. Jadi jagalah kita kena ingat itu semua. Kalau kita niat menjaga makan kita demi kesihatan kerana Allah untuk beramal, maka kita akan dapat pahala. Dan kalau kita sakit juga, Allah nak bagi juga kita sakit, walaupun kita dah berjaga-jaga, itu adalah ujian yang Allah minta kita bersabar dan Allah bagi pahala atas kesabaran itu. Tengok, kalau kita sakit, Allah bagi pahala untuk kesabaran. So yang kedua, Allah bagi pahala kerana kita berusaha mencari rawatan yang baik. Yang ketiga, dalam masa kita sakit tu, walaupun kita sakit, kita tak tinggalkan amalan kita, solat kita. Solat ni tak ada namanya sakit tak boleh bangun tak solat. Sakit macam mana pun semua kena solat. Dan tentang kebersihan, orang yang menjagalah kena bersihkan, kena wudukkan dan sebagainya. Kita kena tahu ni, kalau kita walaupun bukan mak kita, walaupun bukan bapa kita, kalau kita yang menjaga pesakit, kita kena ingatkan solat. Jangan kita biarkan, dia bukan mak saya pun, anda kerja di hospital, tak ada orang lain yang menjaganya pada waktu itu, mungkin subuh anak-anaknya tidak ada, maka pekerja di hospital lah yang bertanggungjawab untuk mengingatkan solat dan sebagainya. Ingat kita nak cari pahala, kita kena beli akhirat kita. Itu di antara peluang-peluang yang Allah bagi kita untuk itu modal yang Allah bagi kepada kita. Banyak modal yang Allah bagi pada kita di dunia ini untuk membeli akhirat. Bukan modal tu datang dari kita pun. Cuma kita kena faham. Kita kena kejar. Kita kena ambil bagaimana nak dapatkan modal itu. Itu yang paling utamanya. Saya tengok macam-macam nama ni, ada Kabisa, ada Ira Humaira, ada siapa lagi? Siapa yang saya tekan tu? Sorry tak nampak lah. Saya nampak kat telefon ni lambat. Ada Baharia, ada Ruhil Nadirah. Oh Ruhil, apa khabar? Ada Nurmilah, ada Shazlin. Okey. Terima kasih semua. Adawiyah, Dr. Adawiyah, Salasia, Syari. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati anda sekalian sebagai seorang yang duduk di majlis ilmu. Itu yang kita nak sebenarnya. Ini pun bagai mencari modal untuk nikmat akhirat. Kita nak beli nikmat akhirat ni. Kita nak beli nikmat akhirat. Belinya itu modal kita ialah di dunia. Bukan modal kita kita bawa duit ke akhirat untuk beli, tapi kita modal kita ialah modal kita ialah amalan kita. Okey, tadi cerita tentang burung. Dalam cerita tentang burung tu, bila ada sebut tadi hadis yang berkaitan dengan burung, Rasulullah ada sebut tentang sungai. Sungai pun susu dengan madu. Wah, sekarang ni nak cari madu yang asli bukannya mudah, mahal, dan susah nak cari yang benar-benar asli, benar-benar boleh kita kata kalau kita minum kita sihat. Sebab itu orang kata madu ini sebenarnya tidak memberikan penyakit. Tetapi kenapa kalau kita minum madu sugar, kita nak madu itu dicampur dengan, sebab tu kalau boleh bela sendiri. Saya gurau sajalah sebab suami saya bela kelulut, jadi saya boleh kata bela sendiri, tapi madu kelulut dia memang tak manis, dia masam. Jadi memanglah tidak mengganggu kita punya diabetik kita. Dia bukan madu yang jenis manis. Okey. Kita sambung lagi ayat seterusnya. Wa hurun ain, dan hurun ain. Apa kita biasa dengar perkataan hur ain ini? Hurun ain maksudnya dan bidadari.
Hurun Ain itu adalah nama yang diberi kepada bidadari. So bidadari dia kata di syurga nanti ada kita dilayan oleh bidadari, dan bidadari ini nanti disambung apa ini. Maksudnya saya teringat gurau-gurawan kadang-kadang. Ada seorang rakan saya menulis buku, dia tulis buku, nama kawan tu Azian Abdul Rahman. Tak apalah kalau Azian ada didengar, tak apa, sila dengar. Kami bergurau-gurau lah dalam grup. Okey, nanti di akhirat, sebab suami dia dah meninggal, jumpa di akhirat. Dalam masa di akhirat nanti tidak adalah tua ke muda, semuanya muda belia, baik suami baik isteri sebaya saja. Kemudian ada yang saput nanti jumpa bidadari. Dia kata, wah nanti saya cemburu dengan bidadari itu. Sebenarnya di akhirat sudah tidak ada perasaan cemburu. Malah Allah akan jadikan isteri itu lebih hebat daripada bidadari kepada suaminya. Tengok. Wanita-wanita akan menjadi hebat, lebih hebat daripada bidadari syurga. Dan kalaupun bidadari itu melayan sang suami, isteri tidak lagi ada rasa cemburu. Kerana dia sudah yakin, aku sudah dapat lebih baik hidup dalam syurga. Saya hidup sentiasa bersama suami saya. Dilayani dengan baik oleh suami, dilayani oleh bidadari, dilayani oleh para pelayan dengan baik. Jadi jangan risaulah nanti kata, di akhirat ada ada bidadari layan suami, maka kita pun rasa macam mana kalau suami saya ini bidadari layan, saya nak duduk mana? Di akhirat tidak begitu. Tidak ada lagi perasaan-perasaan dendam, tidak ada lagi perasaan cemburu, malah kita merasakan kitalah yang sehebatnya. Jadi itulah kan hidup di dalam syurga. Selepas ayat wahurul ain, Allah sebutkan pula ka'amsalil lu'lu'il maknun. Hurun ain ini, bidadari ini diumpamakan seperti lu'lu'. Lu'lu' tu apa? Lu'lu' tu mutiara. Al-maknun, yang tersimpan. Maksudnya bidadari ini bidadari yang dipingit, yang macam orang tak pernah sentuh lagi. Orang memang bidadari yang khas untuk orang yang masuk syurga itu. Nanti marah pula orang perempuan. Asyik sebut bidadari. Hari itu kan ada disebut dah, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Ada pasangan, ada lelaki yang melayan. Bukan berarti boleh banyak suami, banyak isteri. Di akhirat sudah tidak ada hukum hakam itu, kerana akhirat tidak lagi sama dengan dunia. Maka anda boleh dapat apa yang anda dapat lebih hebat daripada dunia. Sebab itu pun disebut tadi, tidak ada lagi rasa cemburu, tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa tak boleh orang tegur-tegur suami saya ni bidadari comel hotel lah orang kata. Bidadari yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mutiara yang masih lagi tersimpan, baru keluar daripada kelongsong. Kan ada yang dia macam dalam ada cengkerang itu kan. Mutiara itu keluar cengkerang, boleh nampak kan? Sebab saya kata Quran ini cerita sampai ada perumpamaan yang kita boleh nampak bagaimana hebatnya sebenarnya bidadari itu. Bidadari yang kalau sekarang tak ada dah wanita kot di Malaysia, di negara di seluruh dunia yang disimpan molek, comel hotel, duduk dalam bilik dihias, semuanya sudah terdedah, sudah tak ini tapi di syurga ada. Bidadari itu memang orang yang masuk syurga dari kali pertama mendapatkannya, mendapat layanannya, mendapatkan keindahannya, kecantikannya, paras cara perumpamaan keamsalil lu'lu'il maknun yang tersimpan tadi dalam tafsir menyebutkan lam tamussul aidi walam yaqa alaihi al-ghubar. Dia kata mutiara itu tidak pernah disentuh tangan dan tidak ada abuk-abuk pun. Maksudnya
bidadari itu langsung tak adalah kesan-kesan jerebu, kena cuci muka, nak kena itu, kena ini, tak ada. Sebab memang dia tidak ada kekotoran pun yang menyentuhnya. Maksudnya dia sangat bersih. Kullu ajsadihinna fil hasan ma'a jami'i. Semua badannya itu semua bagus-bagus, mulus, cantik. Kita nak sebut mulus tu bukan mulus banding dunia ni. So bidadari syurga itu memang memang yang terbaik lah. Tidak ada di dalam dunia ini. Jazaan bima kanu ya'malun. Untuk apa semua tadi yang disebutkan itu? Fakihah, buah-buahan, burung, bidadari, ialah sebagai balasan, sebagai balasan, jazaan bima kanu ya'malun. Kan kita dah sebut tadi bahawa itu adalah harga ataupun itulah dia yang kita beli di dunia. Sebab itu dikatakan jazaan bima kanu ya'malun, balasan yang diterima dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Kemudian dalam tafsir ini masih berceritakan tentang layanan, tentang layanan-layanan yang hebat. Saya tak sambung banyak tentang itu sebab kita dah baca. Kita baca terus, la yasma'una lagwan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Ketika di akhirat, Bunda dah sebut dah tadi, ketika di akhirat nanti kita tak dengar lagi kata-kata yang tak elok. Tak ada lagi caci mencaci, tak ada lagi dusta, tak ada lagi kempen-kempen politik yang menyakitkan kepala. Sakit kepala tak? Tak tahulah, Bunda tak suka orang kempen politik ni kutuk sana kutuk sini. Dosa tetap dosa. Bukan kerana politik menghalalkan anda. Dia kata dulu saya pernahlah bercakap dengan beberapa orang, tak usahlah kutuk itu kutuk ini. Tak apa, dia memang buat salah. Sebenarnya tidak ada hukum mengatakan kerana mereka tu salah kita boleh kutuk belakang-belakang. Tak. Dalam Islam ada kaedah. Ada kaedah untuk menegur kesalahan. Dan bukan kita menjaja kesalahan orang di sana sini. Tapi itulah yang berlaku dalam politik. Ketidakmatangan kita berpolitik menjadikan kita berkempen pelik-pelik. Menjadikan anak-anak kita yang muda-muda ni belajar dari kecil, buka mata saja mendengar kata-kata yang tidak elok. Besar sikit mereka dah pandai baca media sosial, lagilah dengan pelbagai kata-kata yang tidak baik. Di syurga tidak ada kata-kata yang buruk. Semua kata-kata yang baik, baik belaka. Jadi kalau mahu ke syurga, di dunia pun mestilah kita sentiasa berkata baik-baik. Supaya kita memang layak untuk hidup di tempat yang orang semua berkata baik-baik. Beberapa hari yang lalu viral tentang nama-nama makanan yang pelik-pelik. Orang kata untuk marketing. Marketing ini, pemasaran ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan nama. Bukan nama itu yang menjadi usaha. Mungkin ada nama yang baik boleh memberi menjadi marketing yang baik. Kenapa kita nak beri nama yang tak bagus-bagus? Saya pun tak berani, tak suka nak sebut ni. Sebab kalau saya sebut ni, video saya ni dilihat oleh anak kecil, mereka akan meniru kata-kata itu. Saya tak suka. Ibu bapa kita dulu, jangankan kata nak sebut benda-benda pelik macam tu. Dia tak akan kata, kenapa kamu macam ni sebut benda tu? Dia akan kata, kenapa tak pakai baju? Tak sebut. Yang berpangkal T dan B itu tak sebut. Tapi sekarang makanan dah diberi nama begitu. Sedih ke tak sedih? Dulu, saya ingat masa kecil, perkataan bercakap tidak benar, yang kita kata istilahkan bohong itu pun, orang tua kami, untuk saya bonda lah, tak benarkan sebut. Kalau kita kata bohong, bohong itu pun tak boleh sebut. Kerana perkara itu keji. Selalu
benda ni kan suka melawan, bertanya, kenapa tak boleh sebut? Benda tu memang dia cakap tak benar. Cakaplah dia cakap tidak benar, jangan sebut benda tu tak betul, kasar. Begitu sekali kita diajar untuk tidak bercakap kasar. Tapi sekarang ini, ayat-ayat yang begitu sudah menjadi sudah menjadi perkara biasa yang tidak ada segan silu untuk kita menyebutnya. Okey. Cuma benda nak sebut sikit lah. Itu mungkin dah tidak ini, tapi terlanjur kita sebut bahawa di akhirat tadi la yasma'una fiha laghaw wa la ta'thima, bahawa di akhirat nanti tidak ada perkara batil, tidak ada perkara dusta yang kita dengar, tidak ada yang lara, bercakap-cakap. Kalau kita ada isteri, ada pasangan, ada anak, kita tak bercakap lara dah. Tidak ada, semuanya baik-baik. Tidak ada pelayan kita nak marah-marah macam mak kita suruh dia buat masam, tak. Di akhirat nanti, di syurga itu tidak ada. Wala ta'thima, dan tak ada lagi dosa. Kalau kita buat apa pun tak dosa. Di akhirat tak ada dosa. Sebab itulah bunda sebut, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa ngeri suami kita diambil orang, isteri kita diambil orang kerana ada pemuda yang hebat-hebat, ada bidadari yang comel-comel, maka pula kita semua kembali muda di akhirat. Meskipun begitu, kita tidak lagi berdosa kalau kita mahu mendapatkan layanan mereka. Kita tidak lagi rasa takut dengan pasangan kita. Kalau kat sekarang ini, nak sebut nama perempuan cantik pun tak berani. Takut kan? Nanti isteri merajuk, tak masak. Nanti isteri merajuk, tak layan. So di akhirat kelak tidak ada semua tu. Tuan-tuan, kalau nak dapat semua sekali itu, beramallah di dunia. Kasihilah isteri yang ada sekarang ini. Kerana balasannya nanti dapat bidadari syurga. Sayangilah isteri yang ada sekarang ini. Berkhidmatlah. Tunaikanlah tanggungjawab sebaiknya. Jagalah hatinya. Jagalah perasaannya. Jangan sampai dia kecil hati. Bercintalah sepanjang hayat. Ini bukan isteri saja, bukan suami saja. Isteri pun begitu. Jangan kalau suami cakap macam ni, Allah, asyik kita je kena. Asyik nak itu je. Asyik nak ini je. Suruh masak itu, suruh masak ini. Abang tak tahu ke kita pun penat begini-begini. Kalau dengus begitu, kurang pahala. Nanti kita tak dapat yang di syurga. Pasangan yang baik di syurga, suami kita yang akan menjadi baik di syurga nanti, kita tak dapat kalau kita merungut di dunia. Begitu juga suami tengok isteri debak dah. Isteri aku dulu comel-comel. Aku nak pergi cari lain dah. Tak dapat dah di syurga kalau anda buat haram di dunia. Pergi jengah-jengah pula yang comel-comel loteh. Leher-leher jenjang di luar. So tak dapat bidadari yang leher jenjang nanti. Yang dikatanya ke amsalil lu'lu'il maknun itu. Kalau di dunia ini kita tidak sabar, kalau di dunia kita tidak menahan pandangan kita, kalau di dunia ini kita tidak menahan nafsu kita, so di akhirat yang lama masanya, kita tidak dapat. Malah sebaliknya kita mendapatkan api neraka. Jadi bagaimana, apa tindakan kita bila kita baca ini? Apakah kita boleh timbulkan kesedaran dalam hati kita untuk membeli syurga itu, untuk mendapatkan nikmat yang indah-indah ini. Ini bukan dongengan ataupun ini bukan macam anda duk janji ke anak nanti buat ni nanti bapa bawa pergi sini-sini main sampai petang tak bawa, sampai 2-3 minggu tak pergi. Itu tak boleh lah itu pun salah dari segi hukum. Berbohong walaupun dengan anak-anak tak boleh. Kita ajar mereka perkara yang tidak betul. Jadi itulah yang Bunda sebutkan, bahawa untuk diri sendirilah untuk semua kita mesti sabar beramal, sabar menahan diri daripada perkara-perkara dosa di dunia supaya kita boleh dapat balasan akhirat, boleh dapat yang indah-indah yang disebutkan tadi. Kerana di akhirat sudah tidak ada la yasma'una fiha laghaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Melainkan kata-kata salam, salam, sejahtera, sejahtera, baik, 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 baik.
Jadi di akhirat nanti kita akan dapat kata-kata yang baik sahaja. Kita tidak lagi tidak ada dengar lagi perkataan-perkataan yang buruk-buruk. Kita tidak dengar lagi perkataan yang cuma ucap selamat saja. Bangun-bangun pagi, bukan pagilah, maksudnya lepas berehat-rehat, isteri salam, dengan manja-manjanya bidadari, layan. Isteri pun begitu, suami tidak lagi menengking-nengking, suami tidak lagi kerana dulu sabar di dunia, suami tengking, buat tak tahu buat sabar, ya Allah sabarkanlah aku, ya Allah jadikanlah suami saya ni baik, jangan asyik tengking saya saja. Kadang-kadang kita ni rasa, kadang-kadang kan bila saya, sebab ramai yang mengadu dia rasa suami dia tu tak, macam perasaan dia saja nak dilayan baik. Kalau isteri cakap mesti angkat suara. Itu masalah besar lah kalau dapat pasangan begitu. Memang yang perlu kita jaga ialah kesabaran kita. Yang perlu kita jaga ialah bagaimana kita melayani supaya tingkah laku yang tidak baik itu akan menjadi baiklah. Kita macam boleh sebut, selain daripada kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, setiap berdoa, ya Allah kuatkanlah iman suamiku, ya Allah jadikanlah dia suami yang baik, melayan aku dengan baik, ya Allah terangkanlah hatinya, kuatkanlah hatinya supaya dia tahu, faham saya tidak suka ditengking, faham saya tidak suka dibuat begini. InsyaAllah dia akan berubah. Yang lepas kita dah baca dalam surah Taha kan, cara-cara supaya orang sentiasa berbuat baik dengan kita. Ada doa-doa kan, doa Nabi Musa kita dah baca. Jadi kita teruskanlah amalan kita dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan akhirat, kita mendapatkan cinta Allah, kita mendapatkan kasih Allah, maka nikmat yang indah di syurga yang kita baca dalam surah ini, dalam surah Waqiah ini menjadi idaman kita. Dengan menjadikan daripada perkara inilah yang menjadikan kita sabar, tabah untuk untuk menghadapi cabaran dunia. Untuk menghadapi cabaran dunia. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni perlu bahagia di dunia untuk sampai bahagia di akhirat. Jadi para suami, para isteri, berikanlah ketenangan kepada pasangan anda supaya mereka boleh beramal dengan tenang, boleh sama-sama beramal dengan tenang menuju syurga. Kita kan nak hidup sama-sama di syurga. Kalau kita saja, kita solat, kita buat tu, kita buat ni, tapi hati isteri kita tidak jaga. So isteri kita tidak dapat beramal dengan baik. Belum lagi saya cerita tak ajak pun isteri buat baik sama dengan dia. Lepas itu malah kita ada saja tidak kena, kita tidak memaafkan. Itu pun salah besar. Sebagai seorang suami, kita tak mau isteri kita derhaka. Cepat-cepat maafkan. Begitu juga isteri. Cepat-cepat maafkan suami. Kita rasa suami saya ni tak bertanggungjawab. Betul. Saya pula kena buat macam ni. Maafkan. Redakan supaya dia masuk syurga sebagaimana juga kita akan masuk syurga. Okey? Dan itu namanya hidup berpasangan. Sebab itu kita kalau nak tenang, sebelum tidur, pertama sekali kita maafkan kesalahan kita sendiri sebab kita pun tahu ada salah kita. Selepas itu pasangan kita terus, ya Allah, saya maafkanlah suami saya buat saya macam ni. Saya maafkan isteri saya buat saya macam ni. Lepas itu maafkan anak-anak pula, ya Allah, saya maafkanlah anak-anak saya. Dia terangkat suara, terjawab tidak macam-macam sebab mereka pun manusia juga. Kadang-kadang dia rasa dia betul, walhal dia tidak betul. Dia tak rasa pun mak bapak dia kecil hati. Dia rasa dia saja nak menang. Itu biasa orang muda-muda. Jadi kita ni mak-mak, bapak-bapak, maafkanlah. Kita pun pernah muda dengan mak bapak kita. Apatah lagi dengan bapak kita, mak kita pun kita perlu maafkan. Sebab kadang-kadang ada anak-anak ni sentiasa mengingat, sentiasa geram dengan mak bapak. Mak bapak dia tak adil lah, layan adik-beradik dia lebih lah, mak bapak itulah, mak bapak dulu masa kecil tak didik dia lah. Itu na'udzubillah, janganlah jadi anak macam tu. Sentiasa memaafkan, sentiasa mendoakan supaya ibu bapa kita
di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia dah meninggal ataupun belum. Jadi kita sebelum tidur tu paling penting maafkan semua orang. Maafkan sahabat-sahabat. Walaupun macam mana kecil hati dengan sahabat kita, kita maafkan. Semua orang lah. Kadang-kadang kita mandu kereta pun orang jerit kita, sebab benda pernah kena. Rasa macam tapi cepat-cepat maafkan. Lupakan saja. Supaya kita tenang. Kita nak tidur tenang. Kita nak bangun nanti solat pun tenang. Sebab kita dah maafkan semua sesama manusia. Apatah lagi kita pun dah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Jadi mungkin ya ni dah ayat terakhir, saya tak sambung lagi ayat ni, tapi itu adalah perkara-perkara yang paling penting untuk kita sentiasa tenang beramal. Kita ni tidak boleh fokus, tidak boleh khusyuk dalam solat kita, tidak boleh khusyuk dalam amal kita selagi kita masih ada lagi menyimpan dendam, marah kita kepada sesama manusia. Jadi kita tinggalkanlah, bersihkanlah hati kita daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan fokus kita kepada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan semua, mengucaplah istighfar banyak-banyak, bertaubatlah banyak-banyak. Kita pun sebenarnya tidaklah sehebat mana. Bila kita marah dengan orang, kita fikir bahawa kita ini pun bukanlah orang yang perfect, semua betul. Setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangannya. So kita sebagai sesama manusia mungkin bersalah dalam bab ini dan orang buat bersalah bab kita. Kadang-kadang kita buat salah dengan orang lain, tapi Allah balas orang lain buat salah dengan kita. Sebab itu kita buka hati kita seluas-luasnya untuk memaafkan semua. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapatlah tempat yang tidak ada manusia menyakitkan kita lagi. Betul tak? Jadi ini sebenarnya timbal balik bila kita baca di akhirat ada ni, di dunia saya tak perlu sangat terkejut-kejut ini kerana saya nak akhirat yang ini. Saya perlu maafkan kerana di akhirat nanti tidak ada lagi gaduh-gaduh dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para sahabat yang dikasihi Allah, hari ini memang kita bercerita tentang semuanya tentang nikmat Allah, nikmat syurga. Pertama tadi yang diceritakan fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang tak perlu pilih, orang beli durian pun nak pilih susah. Walahmi tayrin mimma yashtahun, daging-daging burung yang menyelerakan, ada bidadari yang bersih, cukup cantik, cukup indah. Dan ini balasan kepada orang yang beramal, jazaan bima kanu ya'malun, amal balasan kepada apa yang mereka lakukan. Dan seterusnya la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Tak dengar kata-kata lagha, tak jadi dosa kalau kita bercakap. Kalau di dunia kita bercakap dengan perempuan yang bukan mahram kita, berdosa bercakap secara yang tidak bagus lah. Kalau cakap nak beli barang ke, cakap nak bersembang sengaja, tak salah lah. Tapi kalau pergi mengorat-ngorat ataupun memujuk rayu, itu dosa. Tapi di akhirat kelak ada bidadari you nak pujuk rayu ke, nak apa ke, nak membelai apa ke, tak dosa. Jadi elakkan di dunia. Tundukkan mata kalau melihat wanita bukan mahram anda. Tak kira orang muda ke, orang tua ke, hukum tetap sama. Okey. Dan di akhirat nanti kita akan jumpa hanya mengatakan salaman. Sebab itu kita di dunia pun sentiasa beri salam. Hari Selasa yang lepas pun dah sebut, berilah salam dengan ucapan yang diajar oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Bukan hai, salam. Boleh tetapi sebut dulu Assalamualaikum. Nak tambah apa belakang, itu cerita lain. Tapi kita gunakan, mesti sebut juga yang dituntut ataupun yang disebut dan diajarkan Islam pada kita. Itu lafaz Assalamualaikum. Tambah lagi rahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu saja yang Bonda sharekan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari hari ini
mendapat redamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan kami mendapat syurga-Mu yang indah ya Allah. Rahmatilah kami dengan pemberian syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah kami semua bersama anak-anak kami, keluarga kami, para sahabat kami, para penerima ilmu ini supaya diganjari pahala, mendapat semua apa nikmat yang ya Allah kamu sebutkan dalam surah yang kami baca ini ya Allah. Redailah kami, rahmatilah kami Allah, rahmatilah kami ya Allah. Dan ampunilah dosa kami baik daripada semasa kami mula-mula kecil dahulu sehinggalah sekarang ini ya Allah. Ampunilah dan jagalah iman kami ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah. Jagalah, berilah kami hidayah, berilah kami rahmah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.